ekonominya adalah tetap, iaitu dia akan berlaku selama 10 tahun, 20 tahun, dan apabila tamat maka dia boleh dilaksanakan lagi sebab ada dikotomi di dalam perlembagaan yang mengizinkan kita untuk melakukan perkara itu. Jadi itu saya punya pandangan dalam perkara ini. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Rembau betul menarik perhatian, iaitu bahawa daripada segi kita mengadakan program di bawah rancangan Malaysia ke-9 untuk mencapai 3%, itu boleh dilakukan. Dan memang disebut dalam rancangan Malaysia ke-9 yang jelas menunjukkan itu bahawa sebenarnya Kerajaan Barisan Nasional ini ada program untuk masyarakat India. Ya, terima kasih Tuan Ketua dan Yang Berhormat Menteri. Artinya Yang Berhormat Menteri sedar bahawa penjelasan beliau tadi bahawa mengikut perlembagaan kita adalah dikotomi antara Bumiputera dan bukan Bumiputera, dan sebab itu adalah beberapa dasar yang bersusulan. Inilah satu pendirian yang silap. Oleh kerana dalam perlembagaan kita tidak ada apa dikotomi antara Bumiputera dan non-Bumiputera. Istilah-istilah Bumiputera dan non-Bumiputera langsung tak timbul, tak wujud dalam perlembagaan. Artikel 153 sebut mengenai peruntukan kedudukan khas orang Melayu dan pun Bumiputera di Sabah dan Sarawak, dan tidak ada sebut Bumiputera dan bukan Bumiputera. Dan sebab itu bukankah benar bahawa oleh kerana istilah Bumiputera dan bukan Bumiputera ini yang tidak ada dalam perlembagaan adalah institutionalized dan menjadi satu faktor utama untuk memecahkan rakyat Malaysia, sehingga sekarang timbul masalah Ahmad Ismail mengenai penumpang orang Tionghoa penumpang di Malaysia. Wahal beliau generasi pertama dalam Malaysia, generasi yang kedua, oleh kerana datuk beliau ialah datang daripada India. So wahal Hel Toyo Menteri Besar Selangor, first generation Malaysia, bapaknya datang daripada Indonesia. Tetapi Tun Tan Cheng Lock, Tun Tan Siew Sin sudah ada 6 generasi, 7 generasi di Malaysia dilihat sebagai orang penumpang. Tak setia mereka tidak ada dicabar. Bukankah ini institutionalization, istilah Bumiputera dan bukan Bumiputera ini tidak sehat dan patut diberhentikan. Sudah 51 tahun kemerdekaan, bukan masa sudah sampai di mana semua rakyat Malaysia dilihat sebagai bumi putra dan putri bumi tanah air kita. Dan kita ada orang Melayu, bukan Melayu, India, Kadazan dan Iban, mereka yang mundur, mereka yang belakang perlu dan dapat bantuan. Ini bukan satu sikap yang kalau kita mau menyatukan rakyat Malaysia, inilah cara yang betul dijalankan. Dan kemudian Yang Berhormat sebut berkenaan dengan dikotomi. Yang Berhormat, macam mana kita kata tidak ada dikotomi kalau bangsa Melayu itu juga dalam perlembagaan, dalam perlembagaan. Kerana bangsa Melayu itu ada taarifnya di dalam perlembagaan yang mengatakan itu bahawa Melayu itu mestilah pertamanya beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu, mengamal adat istiadat Melayu, lahir di negara ini sebelum merdeka ataupun lahir daripada bapa orang Melayu sebelum merdeka. Dan ini semua takrifnya wujud. Bila wujud takrif, maknanya adalah dikotomi. Dan disambungkan pula apabila Sabah dan Sarawak masuk ke Malaysia, maka dipanjangkan takrif ini kepada masyarakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau sekiranya takrif itu wujud dan pula dengan adanya peruntukan-peruntukan yang tertentu yang menyatakan hak-hak istimewa di bawah 153, seperti agama Islam itu agama persekutuan, iaitu agama kepada orang Melayu. Seperti bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa kepada bangsa Melayu. Dan juga peruntukan-peruntukan yang tertentu yang mengatakan itu bahawa adanya reserve, tanah reserve Melayu. Dan adanya disebut tentang raja-raja Melayu. Jadi ini semua perkara-perkara dalam perlembagaan yang ada kaitan dengan Melayu, termasuk dengan takrif Melayu itu, maka sudah tentulah ada dikotomi di antara Melayu, Bumiputera dan bukan Bumiputera. Jadi saya ingin menegaskan itu bahawa sememangnya wujud dikotomi dalam perlembagaan Malaysia kerana sudah wujud takrif bangsa Melayu itu sendiri
di dalam perlembagaan Malaysia kita. Saya mendengar tadi Ketua Pembangkang ada menyebut bahawa beliau tidak mempersoalkan apa yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Ini satu penyataan yang kita rasa amat baik sekali. Tetapi walau macam mana pun, saya agak keliru bagaimana Ketua Pembangkang Batang Pauh boleh mengiyakan apa yang diutarakan oleh Ipoh Timur yang mempertikaikan dengan begitu jelas dan nyata sekali peruntukan di dalam perlembagaan ini. Dan saya hairan kenyataan yang begitu jelas dibuat oleh Ipoh Timur tidak dipahami oleh wakil yang berhormat daripada Kuala Selangor, Shah Alam. Ini Shah Alam ini telinga dia betul kalau kena periksa doktor nampaknya ni. Ya? Saya rasa boleh kita pergi kepada Hansat. Apa yang disuarakan oleh Ipoh Timur jelas sekali mempertikaikan apa yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Berhubung dengan hak-hak orang Melayu dan juga hak orang lain di dalam perlembagaan. Itu satu perkara yang saya nak sebut di sini untuk perhatian Yang Berhormat Menteri. Kedua, Yang Berhormat Menteri juga Point of order 36:12 dah sangat jelas bahawa Yang Berhormat sudah menggelirukan dan bukan sahaja menggelirukan, membohongkan Dewan Yang Mulia ini. Oleh kerana sebab itu tadi saya ada mahu berdiri untuk meminta penjelasan. Oleh kerana Yang Berhormat Menteri pun kata bahawa ini Tuan Speaker bagi bercakap pada Ipoh Timur ni. Nanti point of order. Dah, ya ada Oleh kerana Tuan Speaker. Point of order. Okey. Bahawa Yang Berhormat adalah menggelirukan Dewan Yang Mulia ini, menyalahgunakan kedudukannya, bahawa saya ada menuakan dan mencabarkan perkara 153 dalam perlembagaan, tak pernah buat begitu. Dan parti saya selama ini ada menyokong perkara 153 dan sebab itu kita ada dalam Pakatan Rakyat bersetuju mengenai asas-asas pembinaan negara. Dan sebenarnya kalau rujuk kepada ucapan saya, kali yang pertama ialah pada Februari atau Mac 1971, saya pun sudah jelaskan dengan terus terang bahawa parti DAP menyokong perkara 153. Apa yang tidak bersetuju ialah penangguna perkara 153 digunakan bukan untuk Okey, cukup untuk menolong semua kaum orang Melayu, faham. tetapi untuk menolong kaum UMNO Putra sama macam Yang Berhormat. UMNO Putra kaya raya yang hisap darah kaum orang Melayu, itulah Yang Berhormat. Hisap darah kaum Melayu. UMNO sudah. Ya, Mak, sudah. Baik, Mak, sudah. Yang Berhormat Ipoh Timur, ya. Uh, 12. Yang Berhormat. Ya. Ada Yang Berhormat Menteri, saya boleh minta saya sambung. Saya belum lagi. Ya, ada. Belum Sorry. lagi. Duduk dulu. Apabila Yang Berhormat Ipoh Timur berucap tadi, saya tidak di dalam. Tidak boleh saya buat sekarang. Oleh kerana kita kena rujuk pada insert Yang Berhormat. Apa yang Yang Berhormat bangkit tadi ialah berhubung dengan apa yang disebut oleh Ipoh Timur semasa penggolongan menteri. Jadi saya tidak ada tag handset yang baru pun dibuat. Jadi dalam keadaan demikian kita kena gantung dulu keputusan apa saja, tapi yang sebaiknya Yang Berhormat ialah jangan bangkit cerita yang tak ada asas dahulu, ya, Mak. Ya. Datuk Yang Pertua, saya faham bahawa Datuk Yang Pertua tidak Jangan, ada. Yang Berhormat, jangan bantah saya punya itu ya, Mak, ya. Kalau tidak, bukan saya tujuan nak bantah, tapi nak membetulkan kalau tidak dianggap apa yang dicakap oleh Ipoh Timur itu betul. Itu saja. Yang Berhormat, saya bukan mengatakan Yang Berhormat salah. Apa yang saya kata, saya tak ada fakta. Itu saja. Ya. Betul. Datuk Yang Pertua, saya menghormati Datuk Speaker, ya. Saya mengalah. Tapi
Okey, kita tamatkan tajuk itu.